Salah ke kita jadi orang handsome macam Cho ni? Ini apa hukumnya? Assalamualaikum. Kamu penonton apa khabar? Sihat lah ya. Hari ni Cho rasa macam nak insaf sikit. Pasal tu duduk dengan orang yang cukup Cho hormati ni. PU Yuk kita. Ustaz Yuk kita dia lagi kenalan sikit. Nak bersuara dengan Ustaz. Mana gayanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa khabar? Wabarakatuh. Cho. Ya. Cho Azam kan? Ya, Cho Azam. Mika memang famous. Imo. Betul. Teman kalau tengok je Facebook, keluar muka Mika. Kadang yalah rasa ni pun ada kan, rasa macam cemburu pun ada. Imo. Getik pun ada. Imo. Padahal dia tu berlakon ni. Kita tak ada heran dua ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Itulah Ustaz, kita ni sembang-sembang santai kopi ni lah. Curi-curi masa Ustaz. Biar dia tak boleh buat wajah lain kan. Yalah, kopi mana kopi? Kopi kejap lagi demo memang leher buat wajah kita order lama lah. Yalah Ustaz. Dulu kita pernah kan buat video call. Jadi orang tanya. Betul. Orang tanya pada awak, katanya Ustaz ni bukan orang Perak. Tapi saja pandai lorak Perak. Saja ngajuk lah, ngajuk. Ngajuk. Sebenarnya Ustaz orang mana? Asal kampung asal lah, Kampung Gajah. Kampung Gajah. Mak lah itu kampung sebelah mak. Lahir di Hospital Cangkap Melintang, Parit. Oh, Parit. Maknanya asalnya belah sana masa lahir. Kemudian dibesarkan. Besar tempat lain. Besar dekat kampung Sungai Dulang. Sungai Sumun, Bagan Datuk. Oh, Sungai Sumun, tahu. Memang anak jati Perak lah, senang cerita. Asalnya memang orang Perak lah. Itu yang boleh cakap Perak. Ya. Ustaz ni dikenali bila Ustaz berjaya di dalam rancangan reality TV lah kan. PU, Pencetus Ummah. Lepas daripada itu Ustaz Ustaz punya career lebih ke arah dakwah, orang kata media lah, dalam media lah, arus perdana ke ataupun media sosial, betul tak? Selain daripada itu, sebenarnya apa yang Ustaz buat? Adakah Ustaz ni maksudnya tu? Asalnya kerja government. Kerja Jabatan Agama. Mak berpencen. Jabatan Agama Islam dia. Tapi tak dapat pencen. Tak ada pencen? Pasal berhenti awal. 10 Ngelak. tahun. Kerja 10 tahun. Kerja 10 tahun. Kemudian ambil keputusan resign lah, berhenti. Jadi tak adalah pencen. Tak adalah pencen. Lepas itu bergiat aktif dalam dunia dakwah ni. Macam Mika cakap tadi lah, sebenarnya bukanlah media kontemporari saja, media arus perdana ni yang yang tradisional pun buat juga. Maknanya kita gabung lah. Ceramah di masjid, di surau, di rata-rata lah ceramah. Sekarang ni ceramah di kedai makan. Dia nak tarbiyah Cho Azam lah tu. Jadi maknanya Ustaz sekarang memang fokus kepada dakwah itulah, orang kata dalam media arus perdana dan media sosial sebagainya. Tapi yang betul-betulnya yang mula terjebak media sosial ni masa PKP tu. PKP? Kalau tidak lebih kepada bersemuka lah. Sambil-sambil itu adalah yang merakam Facebook apa benda ni kan. Tapi masa PKP tu barulah kenal nama Zoom, StreamYard, Google Meet. Mula-mula tu kekok lah juga, macam corong gila pun dia. Cakap seorang-seorang. Apa nak ditajah kan ya? Itulah komen. Kalau kau nak komen tahu, Ustaz Yuk ni memang dia jenis orang kata santai. Dia jenis santai je kan. Orang kata dengan lorak dia. Kalau nak dekat dengan Ustaz tu, tak ada rasa kekok macam takut nak jumpa Ustaz, tak ada. Itu keistimewaan PU Yuk. Sebenarnya Cho banyak kali dah. Cho banyak kali jumpa Ustaz. Di masa tu ceramah di Ma'had Ma'had pula ni. Sekolah Al-Mizan. Masjid Kati. Mika di sana lah. Ada jumpa Ma'had Al-Mizan. Dah anak buah. Anak buah. Awak baru dah jual 6. Maknanya Mika gemar lah dengar ceramah. Gemar. Minat lah. Satu je kurang. Nak ajak selfie, saya tak nak selfie. Jadi Ustaz nak tanya lah, Ustaz banyak pergi ceramah merata-rata. Sebenarnya
bukanlah nak tanya pasal kepakaran tu, tapi kalau ustaz selalu ceramah tu, apakah yang sebenarnya ustaz sampaikan? Mana bidang ustaz tu? Dari segi orang kata fiqh ke apa ke, apa yang ustaz sampaikan dalam ceramah? Selalunya lah permintaan orang. Dia ialah kalau nak cerita pakar ni tak ada tak ada satu ilmu yang betul-betul pakar pun. Semuanya celup-celup sikit-sikit kan. Tapi kalau ikut bidang masa belajar tu bidang Al-Quran lah. Sebab saya dulu di Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Negeri Perak. Kemudian adalah menyambung tapi tak habis. Di UKM. Sampai SEM 3 masa tu ambil Quran Sunnah. Bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bidang kepakarannya tu lebih kepada bidang Al-Quran lah kita kata. Dan sedikitlah tentang apa hadis, sunnah, macam itulah. Kalau orang nak panggil ustaz mungkin yang tak tahu mana salurannya tu, macam mana gaya ustaz? Ada penonton-penonton kita ni. Kan sekarang pergi Facebook, PUU rupanya bukan. Tapi memang setakat inilah, tak adalah sampai ada PA, manager kan, driver, tak sampai makam lagi lah. Belum lagi. Ada tu nanti. Cuma adalah kadang-kadang ngajak kawan, teman pergi ceramah kan. Dia kata driver ustaz ke? Dah, ni kawan saya, teman. Kadang saya yang bawa. Pasal saya tengok dia pun nak tintong rupanya kan. Mata dah nak koyu je. Kan. Dia kata nak bagi cerah mata kena minum air. ada ubat. Ada airnya. Ada air dia. Tu yang tintong tu kan. Lepas tu jadi PA pun tak ada, maknanya direct. Direct. Nombor telefon? Kontak terus. Cuba boleh kongsikan terus, Ustaz. Boleh. Ramai boleh bagi nombor telefon. 4.2 yang sedang menonton kita ni. 4.2 juta. Masya-Allah. Ustaz kongsikan nombor telefon. Budak orang tu. Dia semua umur. Sampai ke Jeddah ada orang menonton kalau perempuan ramai. Ramai, perempuan bila ramai. Saya dah mengenalkan Cik Azhar. Jadi Ustaz kongsikan nombor. 012 012 462 5812. 462 5812 nampak. Cerah otak sekali kabur terus simpan nampak. 01 yang tentu tak apa dia. 012 462 5812. Boleh call, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Tapi itulah nak menyelit jugalah iklan. Boleh. Selain daripada ceramah, dakwah apa semua ni kan. Adalah juga pergi melancong. Agensi. Melancong ni nombor satu sekali pergi umrah lah. Ya betul. Pergi keluar daripada Malaysia ni, pergi Mekah, Madinah, pergi buat umrah. Tapi sambil-sambil ada juga melancong ke tempat-tempat lain. Jadi kalau nak pergi dengan saya boleh juga. Maknanya kalau ke Tanah Suci tu ustaz sebagai mutawif. Alhamdulillah. Dia ada dua, satu tour leader, ketua rombongan. Satu lagi mutawif pembimbing. Jadi merangkap dapat 2 allowance. Jadi 2 allowance. Itu yang pencing kerajaan habis tu. Jadi ustaz, orang kabur ustaz pergi sana sini negeri lain buat ceramah tapi bawa lorak Perak. Apa ustaz ni tak reti cakap Kuala Lumpur ke? Orang lain susah nak faham. Macam mana gaya ustaz? Dia mula-mula tu memang ada dalam hati kita sendiri pun terdetik demo ni. Kan demo kata apa sekarang kita cakap Perak ni, lepas tu faham ke? Kan. Jadi maknanya jangan cakap pure sangat lah. Kalau pure sangat pun mungkin ada yang tak faham. Tapi kadang-kadang saya pergi, demo sendiri yang bagi amaran. Ustaz kena cakap Perak. Kan? Pasal kami panggil ustaz ceramah ni sebab kami nak dengar lorat Perak. Ya betul itu. Tapi kalau ustaz ngajuk cakap KL, cakap negeri kami ni, kami itu dah biasa dengar. Nak dengar cakap Perak. Memang itu permintaan. Mula-mula kita rasa macam yalah demo nak dengar ke tidak ke, suka ke tidak. Tapi sebenarnya demo suka. Kita ni orang Perak lebih menjaga sebenarnya ustaz. Kan kita malu lorat kita, betul tak? Betul. Macam ustaz merobi kita Ustaz Zaid dulu. Dia kod mana bunyi Terengganu ke tu? Bunyi tu. Jadi ustaz PUU kita ni membawa nama kalau kita punya identiti. Betul. Masa saya masuk pencetus rumah tu pun, saya tanya waktu saya nak audition tu kan.
kena cakap baku ke ataupun boleh cakap bahasa yang biasa. Rupanya dalam kalangan juri tu ada orang Perak lah. Dia kata Mika cakap Perak je leyop. Kita dengar ada rupanya. Kan orang kampung ada. Jadi dia kata jangan tukar identiti. Kekalkan identiti. Itu yang semolik-molik. Jangan tiru orang. Kita ada identiti kita. Betul. Kita buat cara kita lah. Jadi start sampai tahap ni tak pernah lagi rasa malu lah dengan lorak kita ya. Setakat ni alhamdulillah lah. Lain lah masa tengah ceramah tu tak pakai baju ke. Ya. Lagi tu ustaz kalau sementara di Arab Saudi tu jangan cakap lorak Perak pula, nganga orang sana ustaz. Tapi orang sana pun pandai dah. Mana? Pandai dah. Kadang kita yang rasa macam aku tak reti cakap Arab ni, macam nak beli korma. Kan? Korma. Rupanya mari beli murah-murah. Murah-murah. Kalau orang Kuala ustaz, ada setengah orang Kuala ni. Kuala ni banyak dialek dia. Sub dialek. Dia panggil buah roma. Roma buah roma kata dia. Ya benar ustaz. Itulah dia penonton dengan kita rasa seronok dapat berjumpa dengan Ustaz Piyuyup kita ni. Jadi terungkirlah komen yang mengatakan Piyuyup bukan orang Perak lah, apa dia dah kabur orang Perak, dan komen orang Perak support lah Ustaz Piyuyup kita kalau ceramah dengar ya. Lepas tu tengok ustaz yang berada di tahap yang orang kata tinggi lah sekarang. TV mana pun muka dia lah. Dulu dengan rancangan Astro, tapi dia masih lagi bawa logat Perak. Itu yang paling utama. Dan anak muda kita sekarang ustaz dah kurang dah nak cakap ni. Cakap logat Perak kan. Nak tanya pasal hukum sikit ustaz. Kalau dapat lah. Dia kalau jumpa ustaz mana pun dia mesti nak tahu satu hukum. Salahkah kita jadi orang handsome macam Cho ni? Ini apa hukumnya? Dia tanya kita hukum mana? Dia salahkah kita jadi orang handsome? Macam Cho ni lahir-lahir dah handsome, tak ada hukum. Alhamdulillah, itu rezeki lah. Rezeki kan. Dia sebenarnya handsome ni subjektif. Subjektif ya? Okey, kalau kita nak tahu handsome tak handsome, biasa tanya orang perempuan lah, lelaki. Kan? Kalau tanya seorang yang A ni kan, dia kata pada teman Cho Azam tak handsome. Pasal apa tak menepati cita rasa. Dia kata teman nak yang kurus keren. Yang kalau boleh nampak tulang ketin ke apa itulah, nampak rangka kan. Lepas itu yang kulit cerah. Itu pada dia handsome. Tapi bila tanya yang kedua pula, dia kata Cho Azam memang handsome gila. Handsome gila berbenar. Dia senang cerita penonton yang macam Ustaz Kabur yang muda-muda tadi, dia lebih kepada orang yang ada penyakit hasad lah. Tapi kalau setakat pemandangan saya lah kan, sejuk mata lah. Sejuk mata ni. Alhamdulillah. Dia pasal orang ni, dia bukan pasal handsome dia tu sangat, pasal nyerongin dia tu. Dia nyerongin. Sebab tu Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Mana senyum tu? Jadi kalau katalah kulit kita gelap ke, contohlah kan, gempar ke apa, tapi kita selalu nyerongin, senyum, dia orang dah tengok sejuk. Dia 2 kali dah kan dengar gempar dengan gelap tadi. Tapi betul lah gurau dengan ustaz. Jadi ustaz, betul lah kata ustaz tu, kita kena senyum sedekah. Itu yang paling penting lah. Dapat pahala ustaz senyum kan? Dapat. Pahala sedekah. Selalu kita kata sedekah bagi duit. Sebenarnya tak bagi duit, bagi senyuman pun sedekah. Dapat dah pahala. Tagline sikit ustaz, penonton kita. Sebelum kita balik. Sana, penonton sana. Penonton sana. Sini. Ni. Situ. Okey, nyerongin juga. Mengaji jangan lupa. Mengaji jangan lupa. Ada panjang lagi? Ada lagi. Nyerongin juga. Solat jangan tinggal. Nyerongin juga. Kita beramai. Okeylah. Udah. Habis dah. Okeylah penonton, kita tak nak kacau ustaz kita lama-lama. Nanti kalau nak tahu tentang tazkirah ke, ceramah ustaz ke, follow Facebook ustaz tak? Apa nama Facebook? Facebook personal Muhammad Zainuddin Piyuyup. Muhammad Zainuddin Piyuyup. Page The Real Piyuyup. The Real Piyuyup. Ada lagi? Ada lagi. Travel bersama Ustaz Yop. Ada satu lagi? Ada satu lagi. Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam. Itu sekolah. Itu sekolah. Ada sekolah. Nanti follow semua, tahu jadual ustaz dia pergi ceramah kat mana apa semua, okey? Okey ustaz, terima kasih banyak. Sama. Cho Azam dengan seluruh keluarga Kansar TV mendoakan ustaz yang baik-baik. Semoga perkembangkan lagi dakwah. Kalau jumpa Cho pun tegurlah apa yang kurang dengan Cho. Dan semua kamu penonton support ustaz.
Terima kasih. Lorak nombor 1. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi